Bertemu kembali di Wanita hari ini yang kita nak kongsikan pada hari ini tanaman punca rezeki. Pasti ramai dalam kalangan anda yang tengok, banyaknya cendawan dekat depan kami ini. Dan bersama saya untuk berkongsikan dengan lebih lanjut iaitu Encik Nur Irwandi. Apa khabar Encik Nur Irwandi? Terima kasih. Dan juga Nur Syazah. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Dan kita nak kongsikan sebenarnya macam mana nak tumbuh cendawan dari bongkah cendawan. Sebelum tu boleh Encik Nur Irwandi terangkan macam mana penanaman cendawan tiram ni? Okey, cendawan ni asalnya hidup secara liar di atas pokok yang telah mati. Jadi bila kita nak buat secara komersial atau nak bila dia secara liar, kita tak boleh nak petik dia masa yang tertentu. Bila kita buat dalam bongkah, kita boleh plan bila kita nak petik dia. Lebih mudahlah kalau Lebih nak buat mudah, guna betul, bongkah ni. betul. Syazah boleh terangkan macam mana dari bongkah macam ni boleh terhasilnya macam ni? Apa yang ada dalam bongkah ni? Okey, dalam bongkah ni kita ada habuk kayu getah, Okey. dedak dan juga kapus dan sedikit air. Untuk lepas kita dah gaulkannya, kita Gaul akan sendiri ke yang ni anda siap? mesin yang akan Oh, digaulkan. Jadi kita akan kukus dia lah untuk nyah kuman. Okey. Lepas tu kita akan letak benih cendawan di bahagian mulutnya. Dan kita akan peram dia selama 30 hingga 60 hari untuk dia jadi putih ni. Asalnya dia adalah coklat macam tanah color dia. Okey. Yang ni sebab putih ni dia dinamakan mycelium. Maksudnya kalau saya orang yang baru nak mula macam saya lah, boleh beli terus yang macam ni? Betul, kami akan jual untuk yang siap untuk dituai lah. Mana kita buka penutup dia, tunggu lagi 4 ke 7 hari dah boleh dituai. Okey. Jom kita tengok dekat depan sini. Ini yang dah siap lah kebanyakannya kan? Ya, betul. Dan bongkah ni sekali guna boleh guna berapa kali? Okey, satu bongkah ni kita boleh guna banyak 6 ke 8 kali tuaian. Okey. Bersamaan dengan 3 ke 4 bulan. Okey. Berapa lama kalau nak siap dia tumbuh ni? Maksudnya dah tanam tu berapa lama dia nak jadi macam ni? Okey, waktu kita dah buka, kita kena spray. Okey. Contohnya kalau nak buat kat rumah lah, hobi, kita spray dia untuk bagi dia uap air tu, kena bukan spray dekat cendawan. Spray dekat? Dekat macam luar je saja. Sipi-sipi saja rintisannya. Sebab dia nak ambil uap tu je, uap air tu. Okey. Jadi dari situ, kena buat sekali atau 2 kali. Mana dari 4 hari ke 7 hari dah akan keluar lah. Kecil. Dia semalam saya ambil kecil ni, sekarang jadi besar ni. Dalam masa 5 jam saja. Jadi besar. Okey, kalau orang yang minat baru nak cuba nak buat dekat rumah, ruang yang macam mana sesuai untuk kita nak tanam saya ni? cadangkan kalau buat hobi, beli rak kasut pun boleh. Macam okey. ni. Boleh guna rak kayu. Kalau kreatif, boleh buat rak sendirilah. Lagi satu, letak dekat kurang tempat cahaya. Cahaya, lepas tu ada pengudaraan. Sebab dia sejuk. Tak semestinya bilik gelap. Tak semestinya bilik gelap, tapi jangan direct cahaya lah. Contohnya buka lampu terlalu lama. Okey. Kalau buka lampu kita nak ambil barang ke, boleh lah. Lepas tu tutup balik lah. Dia tak ada semesti terlalu gelap. Okey, macam kita nak tahu dia dah kita dah boleh tuai ke belum? Okey, kalau dia dah Berdasarkan warna. Okey, kita dah tahu dia besar, kita akan tuai dia melalui besar dia. Okey. Saiz macam inilah. Saiz macam inilah sesuai untuk dituai. Okey. Okey, Encik Irwandi dekat sana. Kalau kat sini kita ada, terima kasih Syazah. Kalau kat sini kita ada macam-macam lagi cendawan. Ini cendawan tiram. Cendawan tiram ni, dua ini pula. Ini Ganoderma atau kita panggil Lingzi. Limzi. Lingzi. Lingzi. Okey. Ini selalunya Biasanya orang buat apa ini cendawan? Ini kita panggil medicinal mushroom. Untuk perubatan. Perubatan untuk minum, untuk darah tinggi. Rendam dalam air panas ke? Rendam dalam air panas boleh. Ini dalam bentuk asal dia, dalam bentuk asal cendawan, tapi kita boleh buat secara bag. Yang ini macam minum teh. Teh lah, minum teh kita lah. jadikan dia teh. Baik. Sebab dia diproses, kita rendam letak dalam air panas dan kita boleh minum. Okey. Itu dia punya, ini memang banyak kesihatan, baik untuk kesihatan lah. Macam mana proses dia nak jadi macam ni? Nak jadikan, yang macam ni. Sama juga bongkah dia. Ambil bongkah yang... bongkah sama. Benihnya lain lah. Benih yang lain. Cuma mungkin kita ada ubah dia punya resepi untuk sebab cendawan Lingzi ni dia memerlukan nutrien yang berbeza. Jadi kami ubah daripada cendawan asal daripada cendawan tiram, kita ubah resepi bancuhan dia dan kita letak benih lingzi dan dia akan keluar lingzi.
Okey. Jom Syazah tunjukkan macam mana dari bongkah yang kosong tadi. Kita nak petik dulu. Petik dulu. Okey. Petik dia mestilah kita akan cabut terus. Oh, cabut je terus? Cabut je tu. Maknanya akar dia mudah saja. Mudah saja. Kalau ada akar tertinggal, kita kena korek dia. Kalau tak korek, bongkar cendawan akan jadi hitam. Maknanya penyakit hitam itulah. Maksudnya dah tak boleh digunakan lagi? Boleh digunakan kalau kita bersihkan. Okey. Lepas kita dah tuai, kita just buang akar lah. Dari buang akar, kita guna gunting. Okey, macam mana kalau kita nak tahu cendawan tu kurang elok kondisi dia? Macam kalau kita tengok yang ni semua segar-segar belaka. Kan? Tapi kalau nak bezakan mana elok, yang mana tak? Okey. Okey. Contoh ni contoh yang cendawan yang boleh dimakan tapi tak sesuai untuk dijual secara segar. Jadi kami akan asingkan bila kita dah petik ni, kita akan asingkan macam ni. Kita akan asingkan. Okey. Contohnya lagi satu macam ni, dia pun rasanya sama sahajalah, warna dia je yang so jadi kita akan asingkan. Lain sikit. Jadi yang ini kita akan jadikan dia sebagai jualan sebagai ni yang segar. Yang ni kita akan hasilkan produk untuk hiliran. Produk hiliran. Okey. Kalau tadi kita dah kongsikan produk hiliran ni, ini apa ya? Karipak cendawan. Samosa cendawan dengan kuih badak. Dia ada inti cendawan dia. Sama juga dia, kita letak karipap, ada kentang. Tapi kita gunakan cendawan ni sebagai ganti ayam atau daging. Ini sesuai untuk orang vegetarian atau orang yang tak boleh makan. Okey, mungkin dah tanam kat rumah, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, yang tu kita boleh buat masak-masak. Betul. Okey, macam mana kalau ada orang nak belajar cara nak tanam cendawan ni kan, gunakan bongkar cendawan dan macam-macam lagi di laman Instagram? Okey, kita ada Facebook kita, Wise Cendawan. Kita ada buat training setiap bulan. Jadi kalau berminat untuk datang training, kita boleh pergi ke Facebook kita ataupun Instagram kita, Wise Cendawan. Baik, okey, terima kasih banyak-banyak Cik Wandi dan juga Syazah. Farin Ahmad, ada sesuatu yang nak dikongsikan dekat sana tu. Tanam apa tu, Farin? Ya, kali ini saya beri satu yang lebih istimewa. Tapi sebenarnya cukup menarik, cukup unik. Tanaman hidroponik bersama dengan Encik Roslan Ghazali ataupun lebih mesra dengan panggilan Tok Lan. Okey, Tok Lan mungkin boleh berceritakan kepada kita apa itu hidroponik ini, kaedah hidroponik dan juga mungkin bahan-bahan asasnya untuk menghasilkan tanaman seperti ini. Okey, Cik Farin, hari ini kita bawakan satu teknik penanaman, itu hidroponik. Jadi inovasi yang kita bawa hari ini ialah kita bawa konsep NFT hydroponic system, di mana teknik ini lebih sesuai untuk penanaman di kawasan bandar. Kita bercakap berkaitan dengan urban farming, Cik Farin. Cik Farin tinggal di bandar, mana sempat nak bercocok tanam. Betul. Kalau kat kampung kita ada tanah, ada kita bercocok tanam dengan senang. Jadi di bandar ni kita perlukan space. Jadi kita perlukan masa, kita pergi kerja, balik kerja, Cik Farin. Betul. Mana ada masa tanam. Jadi dengan inovasi yang teknik yang kita buat, yang kita bawakan oleh Toklen Asia, mudah semua orang bercocok tanam. Daripada kanak-kanak seawal umur 5 tahun sampai warga emas. Okey, jadi bahan-bahannya, bahan-bahan asas dan seperti mana yang dibantu oleh Farid ni dia tengah buat yang kecil, yang mini ni. Okey, apa bahan-bahan dia tu? Itu cerita tadi memang mudah, tak perlu. Bila last kali Cik Farid pegang cangkul? Saya tak ingat, syuting kot. Jadi ini tak perlu cangkul, tak perlu bahan-bahan yang tajam. Jadi kanak-kanak umur 5 tahun, warga emas 80 tahun pun boleh cocok tanam. Jadi apalah kita yang Cik Farid handsome tegap ni memang mudah, Cik Farid. Kita gunakan kokopit. Kokopit ni lah ada bahan jadi mungkin utama. kita boleh tunjukkan pada penonton, ini adalah kokopit. Kokopit ni dia sabut kelapa yang diproses halus. Jadi ada ponik kita pakai medium tanaman, kokopit tak boleh pakai tanah, tak sesuai tuan. Jadi betul kan saya kalau salah, sebenarnya hidroponik ni kita tak perlukan tanah, kita tak perlukan ruang yang besar, dia ringkas dan mudah diurus. Betul, tepat sekali Cik Farid. Jadi kita tengok simple. Kita ada net pot sebesar ini, boleh bercocok tanam, bertanam sayur dengan menggunakan pot sebesar ini. Boleh menghasilkan sayur yang baiklah. Jadi teknik sangat mudah. Kita gunakan kokopit sebagai medium tanaman dan kita gunakan juga peat moss. Peat moss ni fungsinya dua. Satu untuk melembabkan, moisturizekan seed tadi, dan kedua kita nak blackoutkan seed tadi, Cik Farin. Kalau kita teknik konvensional, kita nak semai biji benih, nak letak tempat gelap, dah hidup nak pindah keluar. Jadi ini adalah mungkin yang menyebabkan kegagalan. Jadi bahan-bahan ni akan dicampurkanlah ke dalam ni, dan kalau dia lebih besar diletakkan dalam bekas sebesar inilah. Okey, jadi untuk tanaman sayur leafy vegetables, kita bercakap pasal sawi, kangkung, kailan, pakcoy, kita gunakan small pot. On average 1 bulan kita boleh harvest. Jadi untuk pokok-pokok yang lebih besar atau nak hidup lama, pokok herbs, kita nak tanam pokok. Bercakap pasal pokok herba, sebenarnya kat sana tu menarik perhatian saya. Mari kita berganjak sedikit.
Ini ya. contoh tanaman yang kita tanam. Pokok herbs, kita ada pokok rosemary, lavender, basil. Ini adalah antara herbs yang sesuai ditanam. Suri rumah tangga, ibu-ibu, kakak-kakak dekat sana kat rumah nak buat sup, tanam Okey, nak masak sup. Tok Lan, mungkin boleh ceritakan ni herba-herba apa yang ada di sini berkongsi pada penonton untuk menarik perhatian mereka ni. Kita ada mint pudina, kita ada rosemary, kita ada pokok cili pun boleh cakap. Pada anda yang Cik Farid suka makan pizza, pasta, boleh tanam pokok basil. Sweet basil sangat mudah, heaven dalam Cik Farid. Jadi kepada anda semua sebenarnya mana kita katakan tadilah, sebenarnya bila kita tengok seringkas ini, tanaman tu boleh buat kat kondo pun boleh, nak masak petik aja. Ini kelebihan hidroponik. Exactly. Tetapi cabaran dia Tok Lan, minta maaf saya potong sikit. Cabaran mesti mereka tertanya, senang ke nak jaga ni? Cik Farid, tadi kita cerita dari kanak-kanak umur 5 tahun sampai warga emas 80 tahun boleh melakukan. Cik Farid yang handsome, yang tegak ni, why not tak boleh buat kan? Okey. Jadi memang mudah. kecerewetannya, apa yang perlu kita perhatikan? Masa saya tengok ni ada bumbung, kemudian mungkin serangan serangga ataupun bajanya, bagaimana kan? Okey, baik. Hidroponik ni yang penting, tips yang utama mesti dapat sunlight minimum 3 jam hingga 4 jam direct sunlight, Cik Farid. Jadi kalau kita beli set yang berbumbung macam ni, kita boleh letak di luar, kawasan luar, tapi kita perlukan transparent penyeluruh supaya air hujan tak masuk ke dalam sistem kita. Masalah kita bukan pokok tak boleh kena hujan. Kita tak nak air hujan masuk dalam lubang-lubang ni, dia akan masuk dalam water tank, dia akan dilutekan baja kita. Tadi baja kita dah masuk, kita dah sukat. So kalau air hujan masuk, dia akan dilute baja dan mengganggu Jadi pokok nutrien kita. tu semua dah tak dapatlah kat tumbuh-tumbuhan Akan tu. dapat tapi dah ada gangguan sikitlah. Mungkin tak dia cukup. tak jadi secantik macam ni Tak lah. secantik macam ni, Cik Okey, Farid. baik. Itu antara cabaran. Okey, serangga pula macam mana? Ada Okey, serangga, kalau ada masalah serangga, Okey, tak ada ni masalah. mungkin, Kita agaknya, ada bahannya TOG, Tockland Organic Guard. Kita gunakan ni 100% organik, jadi kita boleh spray kepada pokok. Jangan guna pesticide. Baik. Masalah sekarang ni kalau kita beli sayur kat luar, kita tahu mungkin Jadi kita letak kat menggunakan situ je lah. racun serangga. Nanti kita campurkan dengan air, kita spray kepada pokok kita. Oh, okey. Sangat mudah, organik. Juga mudah. Okey, selain daripada itu juga kita nampak ada macam dia punya pipe dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan bagaimana kaedah pengairannya pula ataupun saliran tu ni. Okey, jadi NFT sistem ni, NFT hidroponik, kita menggunakan water pump. Oh, Jadi okey. kita ada, kalau lihat di sini dalam tank ni, kita ada Okey. water pump. Kat belakang ni yang dalam tank. warna merah tu ada So pump kita ada tu. submersible pump. So dia kita on 24 hours. Very small watt, 8 watt saja. Okey. Kita biar on 24 hours. Jadi air yang akan dibekalkan kepada tanaman kita 24 hours. Pokok kita dapat oksigen, air dan baja 24 hours. Jadi pokok kita sentiasa akan mendapat baja, nutrien kepada pokok. Yang penting sekali ialah sunlight because dapat 24 hours. Now diperlukan sunlight. Jadi kita perlukan set ni kita letak dekat luar boleh dapat full sunlight. Jadi kalau tinggal di kondominium, Cik Farid, macam mana kita nak positionkan? Kalau kita ada balcony natural balcony kita boleh dapat direct sunlight minimum 3 jam hingga 4 jam. Matahari pagi atau matahari petang cukup minimum. Okey, mungkin saya nak minta izin kepada kita untuk gerak ke sana perlahan-lahan, Cik Roslan. Okey, ini adalah salah satu lagi yang lebih kecil lah kalau kita dapat lihat. Okey, baik. Di penghujung perbincangan ataupun perkongsian kita mengenai hidroponik ini bersama dengan penonton. Okey, selalunya apakah cabaran yang selalu orang tersilap sampai rosak tumbuhan hidroponik ini? Okey, kebiasaannya sebenarnya memang kalau kita tanam menggunakan teknik hidroponik ini memang susah nak fill. Maintenance dia sangat mudah, tak perlu hari-hari tak siram, tak perlu hari nak baja because kita dah bekalkan tadi melalui water tank. Jadi yang perlu kita pastikan water tank kita tidak kering. So kalau kita ada size water tank kita 38 liter ni, Cik Farid, kita boleh tinggalkan lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Jadi kita nak balik ke kampung raya haji ni, kita nak pergi bercuti, tak ada masalah. Boleh tinggalkan, kita balik pokok kita dah besar. 2 minggu ketiga pokok kita dah besar, minggu ketiga kita dah boleh harvest. Okey, baik. Mungkin ramai kita dah menarik perhatian minat untuk mereka ada hobi baru ataupun nak ada set seperti ini di rumah. Mungkin di mana boleh dapatkan tips, menghubungi Tok Lan? Okey, Silakan. kita ada kita punya physical store, kedai kita di Cyberjaya. Mungkin ada penonton-penonton yang berminat boleh pergi ke Cyberjaya. Just search Tockland Asia, and then kita juga ada online store, tocklandasia.com. Boleh membuat pembelian secara online. Macam kita beli kat Shopee, Lazada, boleh beli online. And then kita juga ada Facebook pun ada dengannya. Tockland Asia. Instagram adalah media terbaik untuk customer nak tengok contoh-contoh tanaman. Kita everyday kita akan share gambar hasil-hasil tanaman kita punya pengguna Tockland NFT set. Boleh masuk IG dan juga Facebook kita kali. Baik, terima kasih kepada Cik Roslan. Sekurang-kurangnya kita dah dapat pendedahan ataupun info mengenai mudah dan ringkasnya hidroponik yang boleh kita cuba sendiri. Okey, tetapi ini yang kita ceritakan adalah sesuatu yang kita boleh cuba di rumah. Tetapi ada mereka yang dah buat tumpuan hidroponik dengan skala yang lebih besar. Kita saksikan.
Tidak sekadar memfokuskan kepada tanaman anggur, Marzuki Syafiee juga memanfaatkan ruang tanah yang berkeluasan 3.5 ekar untuk bercucuk tanam pelbagai jenis sayur-sayuran. Berusia 60 tahun, dia mengusahakan tanaman dengan pelbagai kaedah termasuk hidroponik. Dia tidak menyangka aktiviti yang bermula sekadar hobi kini menjadi sumber pendapatan buatnya. Sekarang ni kita cuba di teknik penanaman hidroponik secara untuk pokok yang pembuahan yang besar. Okay, contohnya pokok rockmelon dan juga pokok timun kita cuba menggunakan piping yang lebih besar lagi. Sebulan sekali, pekerjanya akan menyemai lebih daripada 200 anak pokok di dalam pasu kecil sebelum dimasukkan ke dalam paip yang disediakan. Dia punya advantage tanaman hidroponik compare dengan tanaman fertigasi. Maknanya kalau dapat 2,000 lebih kita tanam secara fertigasi, cara hidroponik kita boleh pergi sampai 3,000 lebih. Bagi memastikan batas hidroponik miliknya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk, Marzuki akan memeriksa tempat takungan sekurang-kurangnya 2 kali sehari ketika dalam proses pembesaran sayur-sayuran. Tambah Marzuki, kaedah hidroponik juga dapat menjimatkan penggunaan baja. Penggunaan baja kita boleh jimat sehingga 60% dan juga pemberian baja adalah secara lebih efektif kerana dia tak terlibat kepada hujan dan sebagainya, terutama sekali untuk penanaman di luar daripada greenhouse. Asparagus, daun sup, kailan dan bermacam lagi sayuran akan dituai setiap 5 minggu. Ternyata, penjagaan pokok menggunakan kaedah hidroponik lebih sistematik selain menjimatkan ruang. Itu dia tadi Hawa, Encik Marzuki, yang awal kita dah tengok tentang tanam anggur, tengok ada juga dalam skala besarnya mengusahakan tanaman hidroponik. Macam-macam tanaman beliau. Okey, dan bersama kita sekarang ialah Nurliana Hanisa Jaafar yang akan berkongsikan tentang cara-cara nak buat tanaman kaktus dan sukulen. Okey. Okey, kaktus mungkin ramai dah tahu. Sukulen ni mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Istilah tu. Apa bezanya dua-dua ni? Okey, macam ni. Sebenarnya kaktus dengan sukulen dia adalah family yang sama. Sukulen, kaktus adalah sukulen tapi sukulen dia bukan kaktus. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya sebabnya kalau kita tengok secara ni kita nampaklah kaktus dia berduri, dia memang berduri. Sukulen dia selalunya yang macam ni, tapi dia menyimpan air lah. Dia punya daun, dia punya akar, dia punya batang dia memang 100% air. Ni selamatlah kalau semua anak air. kecil nak cuba buat kan sebab tak Selamatlah tapi rosak lah. Baik, sebelum dengan kreatifnya kita menggubah Sambil-sambil tumbuhan tu. sukulen ini. Okey, tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di hadapan kita ni kalau boleh secara ringkas kita tunjukkan pada penonton. Selain daripada kaktus yang kita dah tahu ni. Ini lidah mak putu. Bukan. Yang viral tu. Ini lidah orang panggil sensoria, pokok lidah. Baik. Okey. Okey, lagi? Apa yang boleh kita namakan? Yang ini kita panggil kalisiapin. Cantik ya. Dia warna pink lah. Dia sebenarnya banyak warna. Dia ada warna hijau, dia ada warna Semua kuning. warna-warna pastel-pastel macam tu lah. Betul. Okey, baik, tak apa. Sambil kita tengok dah cukup menarik. Kita yang penting sekarang kita nak fokuskan kepada penonton bagaimana cara kita sendiri boleh mencuba dan mengubah tumbuhan sukulen dan kaktus ini menjadi satu tumbuhan hiasan yang menarik sebenarnya. Okey. So, yang first kali selalunya apa yang saya akan cakap, kita memang kena, saya ambil contoh ni lah. Kita jangan siram dulu supaya dia senang. Bila kita tahu kita nak tukar pasu, kita jangan siram supaya nampak dia senang je jatuh. Tapi jangan pula tarik akar-akar tu kan. Nanti rosaklah pokok tu. Berhati-hatilah macam tu. Ada orang cakap kalau nak tanam kaktus ni senang je nak jaga sebab tak payah nak siram, tapi kadang-kadang tak menjadi juga sebab betul. Jadi ada cabaran itu sebenarnya. Okey, Nak menjaga tumbuhan sukulen dan kaktus ini bagaimana? Okey, sebenarnya yang paling penting sekali sukulen dengan kaktus dia memang memerlukan cahaya. Okey. Memang perlukan cahaya. Sama ada dia boleh direct sunlight ataupun dia tak boleh lah, yang shade area lah. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana cara kita siram dia? Selalunya orang dia akan siram spray, dia macam spray-spray macam ni kan. Itu yang salah.
Itu yang ya ke? Habis macam mana? Kalau macam saya selalu nasihatkan kita basahkan dia betul-betul Okey. sampai Basahkan air pokok keluar. ni? Tapi okey. kalau yang jenis macam ni kita jangan basahkan dia betul dekat atas daun lah sebab dia akan rosak. Jadi Maknanya dekat dekat tanah permukaan saja. ni, permukaan ni. Betul dekat tanah saja. Biar ada lembab-lembab, uap-uap lembab tu. Kita curah kat situ sampai air dia keluar dekat bawah. Dah cukup lah. Lepas tu kita biar sampai dia kering, baru siram balik. Okey. Kalau Bukan- kita nak buat Betul, hiasan macam ni, tanah apa yang sesuai? Ni. Mari kita tengok lihat. Okey, saya tunjuk pada penonton. Apakah ini, Liana? Okey. Okey, tanah ni adalah tanah organik lah. Kita biasa guna Okey. tanah organik. Dan kita campurkan dengan perlite, kita campur dengan pumice, dengan sabut-sabut. sabut pun ada. Dia sebenarnya kan tak kisah sebenarnya. Asalkan tanah dia poros. Tanah poros tu. Tanah poros, okey. Tanah Dia poros ada tu, ruang. Ruangan di dalam. Tiranya. Pasir. kita campur supaya bila kita siram air, Okey. air tanah tu tak simpan air lama. Baik. Dia cepat kering. Okey. Sebabnya syarat dia suckculent dengan kaktus, dia memang tak boleh akar dia berendam dalam air yang terlalu lama. Kalau kita biar dia lama basah kan, akar dia akan rosaklah, dia reput. Itu yang mati. Itu yang selalu orang buat. Itu yang tiba-tiba mati, tengok kenapa macam tu. Sama ada terlebih air atau kurang air lah. Okey. Okey. Sambil-sambil tu bolehlah kita siapkan yang ini. Okey, tak apa. Kalau yang Sambil-sambil ini, tu saya okey. nak meninjau-ninjau apa yang boleh saya ambil dan kita tanyakan lagi boleh menarik perhatian kita. Ya, boleh. Sambil Liana. Liana tak apa saya angkat. Boleh. Cantiknya tu. Okey, yang ini penonton, mari. Saya tunjukkan. Ini tak ala-ala tak ada pasu, tak ada apa, tapi ini apa sebenarnya? Adakah dia pasu benang ke apa? Kan nampak macam benang tu. Dia sebenarnya moss Okey. yang kita wrap. Moss yang kita wrap dan kita ikat dengan benang supaya dia bentuk macam ni, tak lari lah bentuk dia. Ini kita panggil tak payah kokedama. tak perlukan pasu langsung. Tak perlu kapal langsung. Tapi nak siram dia maknanya tadi kita tertadah lah dengan piring ni. Kita letaklah air sikit. Bukan macam tu. Macam saya tak buat macam tu lah. Okey. Macam mana Liana? Selalunya kita akan ambil besin, kita akan letak, lepas tu kita rendamkan dia. Oh, bermakna ini moss ini akan direndam. Macam tu. Dah cukup rasa angkat dah. Celup Biar dia lah. lembab lah. Lebih celup sampai dia basah semua, lepas tu baru. Tapi sebenarnya dia lagi cantik kalau kita gantung lah. Supaya nanti lama-lama kat sini dia akan keluar lumut-lumut yang cantik. Itu dia punya. Kan maknanya kalau dia dah jadi tu dia Ini hijau belum dah ni. lagi. Okey. Ini saya tunjuk dah contoh. Baik. Tapi sebenarnya asal tu daripada Jepun lah. Tu. Baik, Hawa, kalau Hawa tengok, Hawa perasan ini satu-satu yang kita boleh tunjukkan kenapa saya kira boleh dijadikan hobi pada peringkat awalnya. Kalau kita tengok dengan ada miniature, dengan ada orang kata lapisan batu kecil-kecil putih dan sebagainya. Selapis. Nah, kaktus dan sukulen ni sebenarnya boleh dijadikan hobi untuk anak-anak juga sebenarnya. Kalau dipelajari dengan betul. Dan juga cukup mudah untuk dijaga dan cukup menarik bila kita tengok Liana buat ni. Okey Liana, saya nak tanya. Maknanya tumbuhan-tumbuhan ni kena jenis yang sama tapi kreativiti kita berubah ikut kita. Okey. Dia Ataupun sebenarnya ada tips tak? Sebenarnya tips tak ada, tapi kalau macam you nak buat cantik macam ni, bentuk dia sesuai. Saya selalu cakap dengan orang, you kena buat nombor dia ganjil. Pokok tu ganjil. Kita tak adalah macam gubah bunga juga. Macam gubah bunga lebih kurang. Lepas tu kena ada yang satu meninggi, ada yang satu melebar, ada yang satu macam tu lah. Supaya baru nampak variety unik dia. Betul. Ini terrarium ya nama dia. Sesuai terrarium. kalau kita nak susun dekat mana. Sesuai nak letak kat ruang macam mana kalau dalam rumah tu. Kalau saya memang cadangkan letak kat tempat yang terang lah. Supaya dia menerima cahaya juga. Kalau ada shade ke, tepi tingkap ke, tepi itu dah okey. Tapi cara nak siram dia kena berhati-hati. Berhati-hati itu bermakna macam tadi itulah. Pastikan okey. Kalau terlebih air apa jadi dia? Kalau terlebih air, saya memang akan suruh orang jemur dululah. Tapi selalunya saya nasihatkan untuk you bila you nak siram, you memang kena sukat. You kena tahu memang kena jaga supaya you tak terlebih air, maksudnya setiap kali you akan air yang sama. Bermakna dia ada risiko rosak jugalah. Sebab ada orang ingat kaktus ni senang je. Kan tak payah nak siram terlebih pun ada juga yang gatal tangan. Tapi sebenarnya dia senang je. Dia macam low maintenance. Tapi kalau untuk orang yang tak biasa, yang kita takut macam terlebih air ke apa kan, saya nasihatkan cari pasu yang ada lubang. So senang, dia tak ada tenggelam. Itu tips dia. Mesti ramai yang nak tahu cara nak buat tanam kaktus ataupun sukulen ni. Boleh Liana kongsikan laman media sosial? Okey, boleh follow saya punya Instagram sebab saya lebih aktif pada Instagram lah. Apa nama Instagram tu?
LOVY cactus. Lovey cactus. Lovey cactus. LOVY.cactus. Okey. Ataupun saya memang tak ada kedai. Ini Boleh cari hobi kat IG tau. tu. Ini hobi. Baik. Tapi saya selalu turun buka-buka booth lah. Kat Alright. mana-mana. Baik, boleh. Saya kira paling mudah sekali pergi ke Instagram Liana dan sebelum kita berehat saya rasa saya nak letak dinosaur ni dekat sini. Boleh sebagai Boleh. okey, last touch. Okey, kita Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.